Sepatutnya bila kalau tu itulah masalah tadi. Ayat pertama, kalau suami tu abusive, neglect daripada dia, tak abaikan, pengabaian, penindasan, kan, menyakiti, memalukan dan sebagainya, bawa ke mahkamah dengan tajuk itu. Bawa ke mahkamah kes fasakh dengan tajuk itu, bukan minta cerai. Kan tu dah masalah bila time orang mengajar dia tak dengar. Bila sekali bila kita kata minta fasakh dengan tajuk tersebut, bahkan di balik surat nikah awak tu dah tulis dah. Kalau saya suami itu dah mengaku buat ucapan taklid, kalau saya nama sekian-sekian meninggalkan isteri saya lebih dari 4 bulan Qamariah, saya tak memberikan nafkah atau keluarga saya tak berikan nafkah sebagainya, atau saya sakiti dia, semua tulis dah. So within that point, masalahnya tajuk asal, kalau betul suami itu abusive, dan ketika itu perceraian itu dengan sebab itu, perpisahan itu dengan sebab itu. Adapun bila dituntut suami itu ceraikan, kat sini masalah yang dia akan terpaksa timbulkan tajuk lain kemudian. Sebab kadang-kadang kita faham di antara suami isteri tadi bila aku perceraian. Sebab suami yang minta cerai, jadi dia akan timbulkan balik lah dari pihak perempuan. Sebab tu kita kata dia sebab tu kita kata filekan, ni maka yang lawyer marah. Filekan fasakh, bukan filekan cerai. Saya ingat sekali saya pergi kat satu mahkamah. Waktu saya dengar, saya duduk kan, duduk menanti untuk apa kes yang saya datang sebagai saksi. Lepas tu kemudian ketika tu ada seorang perempuan, akak ni, saya kesian jugalah. Dia minta perceraian. Hakim mahkamah tu pegang pen, saya kata, "Ya puan, apa benda hari ni? Nak apa ni puan?" Dia kata, "Nak tak cerai." Dia kata, hakim kata, "Puan dah bagi dah surat saman, suruh datang kepada suami." Dia kata, "Dah." Lepas tu mana suami? Suami tak datang. Dia minta cerai, suami tak datang. Nak cerai macam mana? Tak jatuh. Lepas tu dia, ni masalah dia. Lepas tu hakim tu kata, "Tapi suami puan mana?" Tak tahu. Lepas tu tuan pun nak suruh saya buat apa? "Ceraikanlah saya." "Mana boleh saya ceraikan? Saya bukan suami awak." Hakim tu kata, betul lah, itu ayat dia. Saya bukan buat lawak Tapi memang ketika tu saya macam, betul juga hakim tu cakap. Saya bukan suami awak, saya nak ceraikan awak macam mana? Lepas tu hakim tersebut, "Saya tak boleh ajar awak cara bercerai." Betul. Yang saya bagi tahu tadi tu adalah apa yang hakim tak cakap sebenarnya. Jadi akak tu marah lah, dia nak ambil cuti datang, kan, kena tinggalkan nak kena cari orang jagakan anak dia sementara dia datang ke mahkamah. Suami tu tak datang. Dan kita pula ada masalah kat sini, mahkamah syariah dia tak ada taring. Kalau saya sembang saya, ayat tak ada taring tu, polis tak datang, tarik suami tu datang ke mahkamah untuk tajuk tak bagi nafkah ke, atau untuk tajuk untuk datang ke mahkamah untuk hadir perbicaraan. Tak ada. Polis tidak cari orang yang tak datang ke mahkamah syariah. Walaupun minta fasakh dan bukan minta cerai. Ya, sama. Ini problem kita. Dan bila fasakh tadi, kalau dia tak datang, hakim boleh jatuhkan. Ini masalah beza dia. Lepas tu saya kata fasakh tadi. Kalau dia kata suami tu lari, kata tak nak datang, hakim boleh jatuhkan. Sebab takkan perempuan ni kena nak tunggu suami tu datang. Dia dah ditinggalkan setahun. Because cerai is the hak of the suami, Hak fasakh suami. is the hak of the isteri. Jadi sekarang ni bila jadi kes tu, akak tu dah marah lah. Saya hampir nak keluar ikut akak tu nak bagi tahu apa benda yang sepatutnya. Tapi Ustaz tak boleh ajar. Ini sekarang kita ajar. Dan ni kita ajar. Kadang-kadang kita kan bila kita jumpa dengan pasangan-pasangan yang ada masalah, kadang kita bukan nak ajar, tapi kesihan wanita tadi punya hak. Reminder lah, hak Reminder anda je, sendiri. sebab dia kadang macam ni. Benda ni benda yang memang Islam dah bagi kepada wanita. Cuma orang perempuan dalam tajuk ni dia tak tahu. Kadang-kadang emotional sangat kan. Emotional satu benda. Dan kemudian lawyer mahkamah syariah ni tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu kan jelas. Kenapa ya Ustaz? Tak tahu lah. Mungkin filing tu ada duit kot. Kalau ini bukan tuduhan lah. Ni kata mungkin. Ulang mungkin. Kena buat tunggu ni. Mungkin filing, every filing tu duit. Dan kita ada orang yang datang ke tempat kita bincang tajuk ni. Ramadan datang, Syawal dah lepas. Kita ajar dia pakai taklid je. Dia filing pakai taklid yang dia ada tu. Maybe dia orang kena cari evidence yang bukti yang suami tu curang ke anything Tak balik rumah. Tak bagi nafkah. Nafkah dua lahir batin. Bila benda ni terbukti tak ada, suami tu tak wujud,
pada tempoh tersebut di rumah dia dan macam tinggalkan. Actually fasah je Fasah lah. je, betul. Mana suami tak datang pun boleh jatuh. Tapi macam kes tadi akak tu, dia tak boleh buat apa. Sebab dia faham cerai bukan fasah. Dia minta cerai bukan minta fasah. So jadi bila kita keluar tu dia marah kan, dia kata, jadi prostitute lagi mudah dia kata. Nauzubillah. Hakim pun Astaghfirullah. puan hakim tu puan hakim tu jihit dia jauh. Jadi dia keluar terus. Dia boleh dipenjarakan lah kalau nak atas menghina mahkamah. Tapi dari realiti dia memang saya nampak kesian lah. Saya kata saya hampir nak keluar, nak follow dia bagi tahu yang betul. Tapi ini pada masalah penunding cara yang mula-mula dijumpa. Pihak penasihat syar'i yang mula dijumpa sebelum hakam patutnya dah bagi tahu pada dia apa benda yang ada, apa yang tidak, apa hak dia. Ini penting. Pasal kesian datang nak minta ambil cuti untuk selesaikan dengan suami yang tak datang untuk dibicarakan. Tak boleh tu. Pasal macam tadilah Kiki tanya kan, takkan tak boleh panggil. Tak ada, polis tak datang. Mungkin Kalau polis kutip, alhamdulillah. Kalau polis kutip suami-suami tadi yang tak datang ke mahkamah, alhamdulillah. Selesai separuh masalah. Tapi problem ni tak berlaku. Ini tajuk dia, tak bayar nafkah. Ini baru ni saya dengar ada perancangan berkenaan dengan untuk buat undang-undang dibekukan akaun bank suami tadi atas dasar kalau tak bayar nafkah anak. Itu mungkin kita kata ada ruang untuk kita lihat perubahan. Islam dah sempurna. Pelaksanaan tadi yang masalah. Islam punya ajaran dah cukup. Dan kita bimbang benda-benda macam ni bila tak berlaku dalam masyarakat kita, lalu orang akan nampak Islam yang salah. Sedangkan Islam tak pernah pun bagi ruang pada suami tadi untuk menindas isteri dia. Dengan cara tadi. Macam Helmi kata kan, macam mana benda tersebut nak kita nak ni kan. Memang realiti dia pasal kes tak faham tadi lah. Sedangkan kalau dia tahu minta fasah tadi tu memang kan akan berjalan. Ke Ustaz mungkin apabila dia jumpa macam peguam syar'i ke mungkin dia cakap senang puan suruh laki puan tu ceraikan je lah. Ada tak macam tu? Sebenarnya kan? ulang balik belakang surat nikah anda, siapa nikah lepas tahun 70-an, belakang surat nikah anda dah ada tulis suami tadi lafazkan depan hakim. Betul. Dan bila dibawa kes tersebut ke mahkamah, terbukti contoh dicederakan, ada gambar, laporan polis sebagainya, hakim akan jatuhkan fasah. Macam kalau contohnya suami tu masuk penjara, suami tu jadi banduan, bini tu boleh filekan fasah. Takkan nak tunggu suami dia masuk 10 tahun 30 tahun masuk penjara, biar bini nak keluar, tunggu kat luar macam burung ponggok di nekan bulan. Tapi Ustaz kenapa sebelum 70-an tak ada Sebab zaman 70-an tadi rekod-rekod pun masalah. Dekat sini kita kena faham macam kes kenapa poligami dan sebagainya nak didaftarkan. Ini ada jadi kes berlaku dekat Johor tak saya. Yang jadi kes masuk khabar. Bapa ni, suami ni, dia duduk sini nikah dengan orang ni. Betul nikah dengan ni sini. Dia banyak nikah dengan perempuan. sudah. Dan kemudian mungkin dalam range of 4 lah. Tapi still dia tak maklumkan keluarga dia tentang pernikahan dia kat sini atau kat sini macam abang lori lah. Abang lori kena pergi ke Kelantan, balik KL kan. Sana ada bin lain sini lain. Okay. Bila awak tak maklumkan, maka kebimbangan dan terjadi. Anak daripada bini yang ini jumpa dengan anak bini yang ini, kahwin. Tak tahulah attraction macam mana kan. Pada diorang sibling kan, keturunan bapa sama, mak lain, jumpa dan kahwin. Dan sampai cucu. Nauzubillah. Sampai dapat cucu cicit. Astaghfirullah. Ini pasal tak ada Sistem filing lah. lah. Sebab tu filing system. Saya secara peribadi, bila orang tanya macam filing ni menyusahkan, tak, sebenarnya untuk jaga hak. Kalau anda kata pernikahan tu dia dibuat dekat Kedah, dia dah nikah seorang, so nanti Selangor punya tahu kat Kedah ada seorang bini. Jadi diorang akan ada connection, tahu mana keturunan dan sebagainya. Intik tidak, lepas dah dapat anak cucu, tiba-tiba lah bapak kita sama. Nauzubillah. Balik. Ini berlaku dah berlaku, sudah berlaku. Sebab tu filing system ni, macam Syahilmi kata macam taklik tu kan, pun dibuat untuk sebab itu, untuk menjaga hak wanita. Tapi sayangnya lah orang perempuan, time tengah taklik tu dibaca, time tu lah sibuk dia nak bergambar lah, dia nak dia kan. Ketika tu lah sibuk nak bergambar, tak nak dengar apa yang dilafazkan oleh suami tadi. Itu hak awak. Lepas tu bagi saya Kemudian macam kes anak-anak pula kan. Bila anak-anak dalam perceraian ni, dia ada hak yang patut dijaga oleh ibu bapa. Ini penting yang saya perhatikan banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Anak-anak hasil perceraian ni, dalam perceraian tadi, dijadikan sebagai tebusan oleh pihak bapa atau pihak mak. Dia macam ni, bawah 7 tahun akan automatik mak akan menang untuk hak penjagaan. Dia memang
ada saya jumpa seorang saudari perempuan kita, dia datang mengadukan tajuk ni. Lah dia jaga anak dia, lepas tu bila suami dia kata nak jaga anak, satu malam dia jaga, tu mengamuk. Budak tu buat meragam, suami tu, apa tu nak jadi macam ni? Jadi dia terpaksa pergi ambil anak dia balik. Sebab suami tu kata kononnya nak ambil jaga anak tapi tak larat. Dia actually pasal kesabaran menjaga anak ni pada wanita. Yang lelaki ni kalau jaga anak, dia ada tahap dia juga. 1, 2, 3, masuk ke 4 dah mula dia start marah. Dia tak sama. Sebab tu wanita 7 tahun ke bawah akan menang. Lepas 7 tahun, hak anak tadi akan makan tanya. Lepas 7 tahun, awak duduk dengan siapa? Dia ada hak untuk minta, untuk demand. Tinggal dengan mak atau bapak. Tapi benda tu kita tengok juga pada masalah dia. Hakim tak boleh nak bagi kerana kenapa suka duduk dengan mak? Sebab dia boleh main game. Sebab boleh makan coklat. Tak boleh. So dia mesti kepada kenapa tak duduk dengan bapak? Bapak tak bagi main game sampai malam. Bapak tak bagi makan coklat setiap hari. Sebenarnya ini yang betul. Ini yang masalah dia. So hakim akan tengok pada masalah lah. Mana yang akan merosakkan budak ni punya kehidupan, kita alihkanlah. Kita tak bagilah pada pihak parent macam tu. So jadi dia akan kaji pada sudut itu. Lepas tu kemudian masalah perbelanjaan hidup, masalah kemampuan, masa dan sebagainya. Maka dekat situ hak anak-anak ni ada. Dan bila ibu bapa tadi yang pasangannya dah bercerai, jangan jadikan anak sebagai tebusan. Dia sebab anak awak tu memang separuh milik suami awak. Dengan buruk mana sekalipun perangai suami tadi, anak tu tadi tempat jalan syurga dia untuk dapat syurga si Allah Ta'ala, buat baik pada awak yang perempuan atau pada suami. Sebab itu keadaan dah tua mana sekalipun nanti, birrul walidain tu tetap berjalan. Jangan awak katakan macam, tak payahlah, saya yang jaga dia, buat apa nak buat baik ke bapak dia? Itu salah. Perbuatan awak cakap macam tu, awak mengajar anak awak untuk dapat masuk neraka. Confirm. Ini confirm Sebab kita pernah share dulu kan, tajuk ni. Bila ada orang tu kata macam, bila bapak atau mak tu tadi tak jaga anak dengan baik, perlukah anak tu sayang mak bapak dia? Perlu. Pasal dia tajuk dia macam bapak dengan mak tu berjaga dengan buruk dan sebagainya, abusive. Adakah anak tadi mesti balas baik pada mak bapak? Jawapannya ya. Jadi banyak orang tak faham. Dia kata, kenapa Ustaz? Saya kata kerana kalau macam ni, kalau kita tukar senario tadi kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada misal lagi baik, tapi Allah Ta'ala boleh jadikan satu makhluk ni teruk sangat, kan, malang, cacat dan sebagainya, kan, hidup sengsara. Dia bukan bermaksud bahawa makhluk tu tadi layak untuk kufur pada Allah Ta'ala. Sebab the biggest blessing ataupun nikmat terbesar yang diperolehi oleh anak atau macam tadi hamba tadi adalah pengwujudan. Your existence itself adalah satu rahmat yang paling besar. Sebab untuk awak marah ke, untuk awak geram ke pada bapa awak tadi, awak kena wujud dulu. Your existence tu sendiri dah balik pada dia. Ada orang kata macam tabur benih. Ya, kalau tak ada benih tadi tak jadilah dia. Kalau tabur benih orang lain mungkin tak jadi pun. Dah jadi dengan benih orang berkenaan. Jadi itu bapak dia. Pusing mana pun tetap kena layan dengan baik. Dan Ustaz boleh tak saya cakap, disebabkan anda wujudlah, anda ada peluang untuk ke jannah. Betul. Sebab wujud tadi. Kewujudan itu adalah nikmat yang terbesar. Lepas tu kita wujud tadi kan, kewujudan kita kepada Allah Ta'ala. Wujud kita itu dah jadi benda paling besar. Untuk mula kita dituntut mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tak dapat apa benda yang kita nak. Macam juga anak tadi, walaupun tak dapat, saya kasih sayang daripada mak bapak dia, tapi tetap mak bapak dia adalah tempat untuk dia salurkan atau halakan perbuatan baik dia. Jadi kalau anda kata pasangan yang bercerai, jadikan anak tadi dengan keadaan benci bapak atau benci mak, so budak tu dia akan hilang 1 point untuk dia masuk ke syurga. Kenapa buat macam tu? Dan pembesaran tadi kadang-kadang macam kes masa pembesaran yang jadi rebutan. Kan budak tadi tak tahu kejap tinggal sini, kejap tinggal sini. Dia tak ada fix kedudukan. Sehari duduk bapak, sehari duduk mak. Benda ni bila sekolah jenuh lah. Dia tak ada station. Yang kita ingat kan, tajuk asal ketenangan tu bila dia kata station. You are not a station person, dia masalah. Kejap kat sini, kejap kat sini, kejap kat sini, kejap kat sini kan. Tak boleh. Benda ni akan merosakkan dia punya minda dia ataupun dia punya psikologi diri dia tak elok. Lepas tu dia kena ada station. Jadi anak tadi perlu jaga hak dia juga. Mana kalau mak bapak tadi tak nak bersama pun tak apa, tapi anak tu punya hak tunaikan. Jangan dijadikan anak tadi sebagai tebusan untuk menyakiti hati pasangan.
Ni panggil apa single parent kan, panggil apa, alienated parent yang dijadikan asing daripada pembesaran anak. Ini di barat diorang ada pertubuhan. Dia ada pertubuhan untuk membincangkan tajuk ni. Yang mana kadang-kadang benda ni orang tak nampak tekanan ataupun apa perkara ni merosakkan anak. Tapi bagi bapa yang terlibat, diorang tahu macam mana anak tadi jadi rosak. Hilang apa hubungan dengan salah satu pihak. Dia kata teruk mana pun mak tu, teruk mana pun bapak tadi, tapi still dia masih buat kita bapak kita. Dan anak tadi patut belajar yang kalau bapak tadi tak tunaikan hak dia, bukan memasuki dia patut pula tak tunaikan hak bapak tersebut. Macam kita kata macam kita hilang slipper lah. Slipper kita hilang, kita pun curi slipper orang. Tak boleh lah macam tu. Pasal dia benda yang kita tak usah buat benda orang buat. Kan benda tu salah, dia salah. Kita takkan buat kesalahan yang sama seperti dia buat. Itu patut diajar atau diasuh pada anak-anak tadi lah. Ini penting kalau kita bimbang, kalau dia kata tak dijaga, benda ni akan merosakkan masyarakat kita dari segi sudut pembesaran anak tadi. Dia tak nampak apa realiti kehidupan dia, adanya hubungan dengan mak bapak tu sendiri untuk dia tunaikan hak menjadi sebagai seorang anak yang baik. Okay. Allahuakbar.